Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Rosli. Nombor metrik C20A1087. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan subjek pengantar warisan budaya. Okey, tajuk yang saya pilih adalah berkaitan dengan kesan-kesan warisan budaya dalam membantu meningkatkan sektor pelancongan. Okey, yang pertama, kita masuk kepada pengenalan. Warisan budaya adalah peninggalan artifak fizikal dan ciri tidak ketara sesebuah kelompok atau masyarakat yang diwarisi daripada generasi dahulu dan ianya dikekalkan pada masa kini serta dipelihara untuk generasi akan datang kelak. Malaysia pada ketika itu digelar sebagai Tanah Melayu, iaitu mempunyai latar belakang zaman silam yang menarik, sekaligus merupakan laluan dagangan antarabangsa suatu ketika dahulu yang mempunyai pelbagai budaya di dalamnya. Warisan budaya juga perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun di negara Malaysia ini. Selain itu juga, amalan warisan budaya ini melambangkan sikap yang majmuk dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, hal ini telah menunjukkan bahawa masyarakat yang ada dalam negara Malaysia ini bersatu hati dan sangat menghormati cara, pemikiran, budaya dan agama masing-masing sesama mereka. Seterusnya, dalam konteks dunia hari ini, pelancongan merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan sosial yang semakin penting. Oleh sebab itu, jumlah pelancong dalam negeri dan antarabangsa semakin meningkat. Malah ada beberapa buah negara di dunia kini menunjukkan sektor pelancongan sebagai sektor utama yang menjana pendapatan negara. Okey, kita pergi kepada objektif kajian. Okey, objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti konsep-konsep penting yang ada dalam konteks pelancongan dan warisan budaya. Yang kedua adalah mengenal pasti elemen-elemen dan produk-produk warisan budaya yang dapat meningkatkan sektor pelancongan. Yang ketiga adalah menganalisis kesan warisan budaya dalam membantu meningkatkan sektor pelancongan. Yang keempat adalah mengetahui cadangan untuk meningkatkan warisan budaya dalam membantu sektor pelancongan. Dan yang kelima adalah mengetahui peranan untuk meningkatkan warisan budaya dalam membantu sektor pelancongan. Okey, kita pergi kepada analisis, iaitu kesan-kesan warisan budaya dalam membantu meningkatkan sektor pelancongan. Okey, kita masuk kepada yang pertama adalah ekonomi. Inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan ini dapat memberikan pandangan secara keseluruhan program perniagaan serta menyukat impak terhadap ekonomi tempatan dan seterusnya. Ianya akan menyediakan data secara statistik bagi pelaburan yang lebih baik dan memberi sokongan derma untuk memastikan sektor kekal berdaya saing pada masa akan datang. Yang kedua adalah membantu membuat keputusan. Sangat penting semasa merangka dan strategik dan taktikal untuk membangunkan industri dalam negara serta meningkatkan kredibiliti sebagai destinasi perniagaan pilihan. Pembangunan dalam warisan budaya ini juga menawarkan pekerjaan yang produktif dan baik, iaitu dapat mengurangkan kemiskinan dan ketidaksamaan, kurang pencemaran serta pertumbuhan ekonomi dengan sumber yang berkesan dan perlindungan kebajikan. Di samping itu, warisan kebudayaan tidak ketara merupakan aset penting untuk perubahan transformatif. Hal ini disebabkan kerana ianya adalah penggerak kepada pembangunan ekonomi, iaitu merangkumi kepelbagaian aktiviti produktif sama ada di dalam bentuk nilai kewangan atau bukan, dan menyumbang khususnya bagi mengukuhkan ekonomi tempatan. Seterusnya adalah dengan peningkatan pelancong saban tahun ke sesebuah negara akan dapat meningkatkan negara dari segi pengaliran wang asing yang masuk ke negara ini. Hal ini kerana di mana pelancong dari luar negara akan masuk dan menukar mata wang negara mereka kepada wang dalam negara untuk berbelanja di negara tersebut, dan mata wang asing ini kemudiannya disimpan untuk digunakan
ketika membiayai perbelanjaan mengimport barang dari luar negara. Oleh itu, jumlah pendapatan negara melalui pertukaran wang asing ini telah meningkat mendadak hasil daripada sektor pelancongan ke sesebuah negara tersebut, kerana di negara itu mempunyai banyak warisan budaya yang masih ada sehingga kini. Okey, seterusnya kita masuk kepada sosial. Pembangunan sosial yang inklusif tidak boleh dicapai tanpa jaminan makanan yang mampan, penjagaan kesihatan berkualiti, mendapat bekalan air bersih dan sanitasi, pendidikan yang berkualiti untuk semua, termasuk sistem perlindungan sosial dan kesamarataan jantina. Masyarakat sentiasa membangun dan mengadaptasi warisan kebudayaan tidak ketara mereka, termasuk ilmu pengetahuan dan amalan-amalan berhubung alam semula jadi dan juga amalan sosial bagi menangani keperluan asas dan isu-isu sosial setiap masa dan ketika. Amalan rawatan kesihatan tradisional, sajian makanan, amalan pengurusan air, temasya sosial, perayaan-perayaan dan sistem penyampaian pengetahuan memainkan peranan penting untuk masyarakat mencapai pembangunan sosial yang inklusif. Selain itu, warisan kebudayaan yang tidak ketara adalah penting untuk memastikan keselamatan makanan. Hal ini kerana penyediaan makanan tradisional dan pertanian tempatan, peternakan, perikanan, perburuan, pengumpulan makanan dan sistem pengawetan makanan boleh memberi sumbangan yang besar kepada jaminan makanan dan nutrisi. Seterusnya adalah warisan budaya tidak ketara ini juga menjadi contoh nyata kandungan dan kaedah pendidikan. Hal ini kerana komuniti sentiasa menemui cara untuk mensistemkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan, kemahiran hidup dan kecakapan mereka, khususnya yang berkaitan dengan persekitaran semula jadi sosial. Dengan adanya warisan budaya dan kesenian ini akan dapat mengelakkan masyarakat berpecah dan sekaligus akan dapat memupuk sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan seharian kita. Okey, seterusnya kita masuk kepada budaya. Selain itu, warisan budaya juga perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun. Melalui warisan budaya ini, kita akan mengetahui asal-usul kita. Selain itu, persembahan teater tradisional yang sering memainkan cerita-cerita bangsawan yang berlatarkan tentang Kesultanan Melayu Melaka dan kejatuhannya memberikan banyak pengajaran kepada masyarakat. Di samping itu, amalan warisan budaya ini juga melambangkan sikap majmuk masyarakat. Misalnya, pakaian tradisional pelbagai kaum yang sangat unik dan berwarna-warni. Seterusnya, makanan tradisi juga mampu mengetengahkan warisan budaya Malaysia melalui pelbagai jenis makanan seperti nasi lemak, lemang, kuih muih tradisional, roti canai, muruku, putu mayam, kuih bakul, zonzi, kuih bulan dan bermacam-macam lagi. Pelancong luar juga sering mengunjung negara Malaysia kerana ingin mendekati corak hidup dan kebudayaan negara. Okey, seterusnya kita masuk kepada cadangan untuk meningkatkan warisan budaya dalam membantu sektor pelancongan. Okey, pihak kerajaan perlu menggunakan platform media massa untuk membuka kembali mata masyarakat yang hilang di bawah arus hiburan negara asing. Cadangan yang diberi ini mungkin dilihat sukar kerana kebebasan sosial media yang menjadi asbab masyarakat kita mengeksplorasi hiburan atau seni budaya asing untuk tontonan masing-masing. Oleh itu, pihak berkuasa atau berwajib wajar mengambil kesempatan yang sama untuk menyajikan filem, drama, sketsa, malah iklan berkaitan dengan seni budaya masyarakat kita di seluruh media massa. Selain itu adalah dengan memelihara kesenian dan budaya yang masih ada pada ketika ini. Sebagai contoh adalah pementasan wayang kulit dan tarian-tarian semakin kurang mendapat undangan atau sambutan. Oleh itu, pihak berkuasa yang banyak menganjurkan aktiviti kemasyarakatan wajar memberi peluang kepada penggiat kesenian tanah air untuk mempersembahkan seni mereka
kepada orang luar di sana. Selain daripada itu, penubuhan institusi seperti Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebahasaan Aswara dan sekolah seni di seluruh negara pasti dapat menghasilkan generasi muda yang bakal menyambung legasi penggiat terdahulu yang mungkin sudah tua. Seterusnya adalah dengan memberikan insentif yang secukupnya kepada penggiat warisan seni dan budaya. Hal ini kerana jika kita lihat, setiap tahun pasti ada bajet-bajet yang disalurkan untuk pembangunan negara. Dengan adanya insentif yang mencukupi ini, kita semua akan dapat mengadakan pelbagai acara supaya pelancong dari luar terhibur dengan persembahan atau kraf tangan yang dihasilkan dan dapat meningkatkan pertumbuhan dalam sektor pelancongan. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada peranan untuk meningkatkan warisan budaya dalam membantu sektor pelancongan. Okey, Malaysia memerlukan satu akta yang lengkap untuk menjaga warisan budaya negara kita agar dapat mengatasi masalah kehilangan dan dapat membangunkan warisan budaya di masa hadapan dan seterusnya dapat menarik pelancong untuk melihat keindahan warisan budaya yang ada di negara kita. Selain itu, perundangan yang menyentuh berkenaan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan semula jadi ini telah digubal sama ada di peringkat kerajaan persekutuan atau peringkat kerajaan negeri. Dalam meningkatkan warisan budaya dan warisan semula jadi di Malaysia ini, perkara berkaitan dengan perundangan didapati sudah saling melengkapi antara perundangan yang diguna pakai oleh kerajaan persekutuan dengan perundangan yang diguna pakai oleh kerajaan negeri. Di samping itu, selain daripada perundangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia ada mengeluarkan garis panduan perancangan, pemeliharaan dan pembangunan kesas kawalan sensitif alam sekitar yang khusus pada pemeliharaan dan pembangunan warisan semula jadi antiquity. Okey, kita masuk kepada penutup. Kesimpulannya, pembangunan warisan adalah merupakan satu aspek yang berpotensi untuk diketengahkan berikutan ia berupaya memberikan impak terhadap pembangunan pelancongan di Malaysia. Faktor permintaan daripada perspektif pelancong juga boleh dikaji dalam usaha memperbaiki industri pelancongan warisan agar standing dengan negara di luar sana. Selain itu, budaya warisan ini juga harus dikekalkan bagi mengelakkan warisan budaya di dalam sesebuah bangsa tersebut itu pupus ditelan zaman. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan menjadikan warisan budaya ini sebagai satu identiti kaum, negara dan maruah bangsa. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.